Selamat petang dan salam sejahtera. Saya Daniel Anthony dan anda sedang menonton Sekilas Fakta untuk petang ini 17 Disember 2021. Hampir 4 bulan selepas kembali berkuasa, terdapat kumpulan dalam UMNO yang mahu Parlimen dibubarkan untuk memberi laluan kepada pilihan raya umum. Menurut beberapa sumber, perpecahan di kalangan kumpulan-kumpulan itu berlaku sekali lagi pada mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO pada 8 Disember lalu. Menurut sumber kepada Malaysia Kini, kumpulan yang sebelum ini mahu mengekalkan Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri, kini mahu penggantinya Ismail Sabri Yaakob berkuasa hingga penggal Parlimen berakhir. Ketegangan dalam kepimpinan UMNO, kata sumber, telah mendorong sekumpulan ahli parlimen yang diketuai Ahli Parlimen Pasir Salak Tajuddin Abdul Rahman mengadakan sidang media baru-baru ini untuk menyatakan sokongan mereka kepada Ismail. Sumber daripada beberapa kumpulan dalam UMNO memberi tafsiran berbeza mengenai apa yang mendorong kumpulan ahli parlimen itu berbuat demikian. Bagaimanapun mereka mengakui dakwaan, terdapat sesetengah pihak dalam UMNO mendesak Ismail untuk mengadakan pilihan raya lebih awal. Seorang ahli majlis tertinggi parti itu yang tidak mahu namanya didedahkan mengesahkan cadangan itu dikemukakan semasa mesyuarat awal bulan ini. Ada pihak percaya parti itu kini mempunyai momentum untuk mengadakan PRU bagi memperoleh mandat jelas dan bukannya membenarkan Ismail menjadi Perdana Menteri dengan majoriti tipis yang bergantung kepada MOU dengan pembangkang. Sumber ini percaya mereka yang menentang idea pilihan raya mengejut adalah mereka yang mahu menunggu sehingga UMNO mengadakan pemilihan tahun depan. Beberapa sumber UMNO lain yang tidak bersetuju pilihan raya awal diadakan mendakwa kumpulan yang mahu mengadakan pilihan raya hanya mengutamakan kepentingan mereka susulan terpalit dengan kes mahkamah. Dalam pada itu, Idris Harun berpandangan Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional perlu bersatu menentang Barisan Nasional dalam pilihan raya umum yang akan datang. Bercakap kepada Malaysia Kini, bekas Ketua Menteri Melaka itu berkata kekalahan Pakatan Harapan di Melaka adalah disebabkan perpecahan undi antara Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Ketika itu, why not PN work together with PH? Why not we collaborate and form satu gagasan baru supaya rakyat Melaka boleh memilih? Dan itu tidak berlaku. Jadi saya rasa galak jugalah. Patutnya bila PN telah menolak BN dan BN telah menolak PN, PH with open arms kata why not PN and PH bekerjasama dan kita tengok bagaimana pilihan rakyat pada kali ini. Kalau itu berlaku, mungkin senario keputusannya berbeza daripada apa yang berlaku pada hari ini. Idris berpandangan agak sukar untuk PH mendapat sokongan pengundi-pengundi penyokong parti jika gabungan itu membuat keputusan untuk bergerak secara solo di PRU. Sementara itu, ketika diminta mengulas cadangan Idris, Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu mengatakan ia cadangan yang baik namun mungkin tidak dapat direalisasikan. Ahmad Faizal menyifatkan cadangan kerjasama PH dan PN ibarat mencampurkan ikan air laut dan ikan air tawar. Berita seterusnya, Parti Warisan yang ditubuhkan dan berpangkalan di Sabah hari ini secara rasmi melebarkan sayapnya di peringkat kebangsaan. Presidennya Syafiq Abdal menyatakan komitmen parti itu untuk melakukan peralihan politik berasaskan kaum dan agama kepada asas keterangkuman. Kalau kita tidak laksanakan ini, maka tidak akan mampu kita. Dan 60 tahun lebih negara kita merdeka. Masih lagi dibangkitkan tentang persoalan kaum. Orang Melayu di negara Malaysia tidak akan mati kalau tidak ada UMNO. Islam di negara Malaysia tidak akan lumpuh kalau tidak ada PAS. Orang Cina tidak akan mati di Malaysia kalau tidak ada DAP. Dalam ucapannya hari ini, Syafi'i turut menyifatkan kepimpinan warisan mencerminkan kepelbagaian kaum dan budaya yang tulen berbanding parti-parti lain yang berpengkalan di semenanjung Malaysia. Dalam pada itu, warisan hari ini turut mengumumkan secara rasmi kerjasamanya dengan Parti Muda pada PRU ke-15. Bahawa kerjasama dengan Muda, this is where we work the choice that we are providing, ya, untuk pastikan supaya kita dapat mantapkan, ya, keadaan rumah kita dahulu.
ya, sebelum kita melihat mana yang lain, ya. So we look into that, ya. It doesn't mean that kita dah tutup pintu, kita dah tak boleh buka sana buka sini, ya. I mean, politics, anything can happen, but we must also realize that we must have the right values when we work with any party or in the future, ya. DAP menegaskan akan menolak rang undang-undang pindahan Akta 342 apabila ia dibahaskan pada hari Isnin nanti, kata Setiausaha Agungnya Lim Guan Eng. Dalam satu kenyataannya, Lim menyifatkan jumlah hukuman baru yang dicadangkan oleh Kementerian Kesihatan terlalu tinggi dan satu hukuman keras terhadap rakyat. Menurut ahli Parlimen Bagan yang juga ahli jawatan kuasa khas pengurusan COVID-19 itu, cadangan untuk meminda akta itu juga tidak dibawa ke jawatan kuasa itu untuk dibincangkan. Beliau turut menyifatkan penangguhan untuk membahaskan RUU tersebut kepada Isnin depan sebagai taktik licik untuk mengelakkan sebarang kesan politik negatif ke atas pilihan raya negeri Sarawak esok. Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit yang dikenali sebagai Akta 342 ketika ini memberi kuasa kepada Ketua Pengarah Kesihatan untuk mengenakan denda maksimum RM1,000 terhadap individu yang melanggar SOP. Bagaimanapun di bawah pindaan yang dicadangkan oleh KKM, pesalah mungkin akan dikenakan denda maksimum RM100,000, penjara tidak melebihi 7 tahun atau kedua-duanya. KKM bagaimanapun telah membuat beberapa pindaan dalam RUU itu selepas Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim mengisytiharkan mereka tidak akan memberikan sokongan jika beberapa pindaan tidak dibuat. Shellfish, red meat, and beer. If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Baik, kita sekarang ke perkembangan seterusnya. Pasukan Peguam bekas Perdana Menteri Najib Razak mendakwa terdapat lebih banyak bukti dalam kes SRC International telah dirahsiakan daripada pengetahuan pihak pembelaan. Ketua Pasukan Pembelaan Muhammad Syafiq Abdullah memberitahu perkara itu dalam sidang medianya pada hari ini. Dan untuk maklumat Juwani, kita juga ada desas-desus information yang sudah datang kepada kita, ada lagi keterangan lanjut yang kita baru dapat tahu, yang disuppresskan dan tak diberitahu kepada kita oleh mana-mana pihak maupun pendakwaan ataupun MACC ataupun polis. Sekarang kita dapat tahu. Syafi'i bagaimanapun enggan mengulas lanjut kerana pasukannya perlu mengesahkan bukti-bukti tersebut terlebih dahulu sebelum mendedahkannya. Beliau juga menjangkakan pasukannya akan dapat mengumpulkan bukti-bukti tersebut dan memfailkan permohonan baru dalam masa 2 bulan. Sisters in Islam menyela pendirian kerajaan bahawa tiada keperluan untuk menaikkan had umur perkahwinan minimum perempuan beragama Islam kepada 18 tahun. SIS merujuk kenyataan Menteri Hal Ehwal Agama Idris Ahmad bahawa kerajaan akan mengekalkan had umur minimum perkahwinan perempuan Islam iaitu 16 tahun. Dalam kenyataannya, SIS mempersoalkan sama ada kerajaan ingin memperjudikan masa depan generasi muda dengan tidak menjaga kebajikan mereka dan membenarkan perkahwinan kanak-kanak terus berlaku. NGO itu membangkitkan beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia dan Thailand yang telah menaikkan had umur perkahwinan bagi remaja perempuan kepada 19 dan 20 tahun.
SIS berkata keutamaan untuk kanak-kanak perempuan adalah sepatutnya terhadap pendidikan, kesihatan dan peluang pekerjaan bagi memastikan mereka dapat menjalani kehidupan lebih baik. Pada masa sama, menurut NGO itu, Malaysia berada di tangga tercorot untuk negara ASEAN dalam Indeks Jurang Gender Global 2021. Untuk rekod usaha menaikkan umur perkahwinan kepada 18 tahun telah dimulakan Kerajaan Pakatan Harapan pada 2020 namun mendapat tentangan daripada beberapa negeri. Selangor bagaimanapun dengan sokongan Sultan Sharafuddin Idris Shah telah meminda undang-undangnya untuk menaikkan had umur perkahwinan kepada 18 tahun. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Baiklah, sekian sahaja daripada saya, Daniel Anthony, untuk sekilas fakta pada petang ini. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Bila keluar, jangan lupa memakai pelitup muka dan bila boleh sila duduk di rumah. Kecuali orang di Sarawak, pada hari esok tolong keluar mengundi. Saya Daniel Anthony, salam hormat dan jumpa lagi.